Nah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama sekali lagi tuan-tuan pada malam ini untuk siaran tazkirah sempena PKP ni. Apa khabar tuan-tuan? Saudara di rumah masing-masing dan sabar menghadapi dugaan suasana yang berlaku pada masa sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kesabaran dan berikan kepada kita pahala yang berlipat kali ganda. Insya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Saya harapkan tuan-tuan dapat mengikuti ataupun melihat dengan jelas gambar dan juga suara saya pada malam ni, insya-Allah. Jadi tajuk pada malam ni insya-Allah saya kongsikan berkenaan dengan tajuk hindari daripada sifat hasad dengki. Hasad dengki sesama orang-orang mukmin ataupun orang yang Islam, orang-orang yang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi naklah kita sama-sama hindari daripada sifat satu sama lain. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Surah An-Nisa ayat 54 yang maksudnya am yahsuduna an-nasa 'ala ma fadli, atau patutkah mereka dengki kepada manusia, itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya disebabkan nikmat yang diberikan Allah Taala kepada mereka daripada limpah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni tuan-tuan merupakan ayat yang ditujukan kepada golongan-golongan kafir lah, orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka itu sentiasa ada perasaan hasad dengki kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang berbahagia, jadi pada malam ini kita lihat ada dua cerita insya-Allah yang saya akan berkongsi pada tuan-tuan pada malam ini. Iaitu cerita yang pertama dikaitkan bahawa seorang soleh sentiasa duduk di sisi seorang raja. Ada seorang soleh tuan-tuan. Cerita pertama pada malam ni ada seorang soleh yang dia ni macam orang yang sentiasa menjadi kepercayaan pada raja lah. Dia sentiasa beri nasihat pada raja dan raja pun biasa dengar nasihat-nasihat daripada dia ni. Dia seorang yang soleh. Kemudian dia berkata kepada raja, apa dia kata pada sini bi ihsanihi fa innal masiu sanaqfihi asaatihi, asaatihi. Baik, kemudian maksudnya buatlah baik pada orang yang berbuat baik dengan sebab perbuatan baiknya, maka sesungguhnya orang yang berbuat buruk memadainya dengan perbuatan buruknya. Kata orang soleh itu pada raja, dia minta raja sentiasa buat baik, jangan buat jahat, jangan buat benda yang tak elok dan sebagainya. Maklumlah dia seorang raja yang sentiasa akan menjadi contoh teladan kepada rakyat dia lah. Jadi dia kata pada raja, buatlah baik pada orang yang berbuat baik dengan sebab perbuatan baiknya, dan sungguh orang yang berbuat buruk memandai dengan perbuatan buruknya. Orang yang berbuat buruk kan tetap akan mendapat balasan dah insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, ada seorang jahil dengkikan pada dia orang soleh tadi, kerana orang soleh tadi dekat dengan raja lah. Lalu dia membuat macam tipu muslihat lah. Tipu muslihat untuk supaya raja tadi membunuh akan orang soleh tadi. Maka dia pergi kepada raja. Dia kata pada raja tu apa? Sungguh dia menyangkakan bahawa engkau tuanku bermulut busuk. Dia kata, sungguh dia menyangkakan bahawa tuanku bermulut busuk. Tanda demikian itu bahawa apabila orang tadi dekat pada kamu, wahai tuanku, dia kata dia akan meletakkan tangan di atas hidungnya
supaya dia tidak mencium akan bau busuk mulut tuanku. Macam tu cara dia. Dia cakap pada raja tadi, ni orang yang jahil tu dah. Dia cakap pada raja, dia kata, raja kena berhati-hati dengan orang ini, dia kata. Maksud ni orang soleh tadilah. Bahawa dia ada beranggapan bahawa mulut tuanku ni bau dia busuk, dia kata. Jadi apabila dia akan datang pada tuanku, biasanya dia akan tutup mulutnya supaya dia tidak merasakan bau busuk mulut yang ada pada tuanku lah. Baik, kemudian maka kata raja tadi kepadanya orang jahil tadi, beredarlah kamu supaya aku dapat memikirkannya. Maka raja kata, tak apalah, kau pergi daripada sini, nanti saya akan pikirkan. Maka dia pun keluar. Kemudian lelaki jahil tadi dia menjemput orang soleh tadi datang ke rumah dia. Apa tujuannya orang jahil tadi menjemput lelaki soleh itu datang ke rumahnya? Tujuannya dia jemput tadi ialah supaya dia dapat menghidangkan sesuatu bau yang busuk kan untuk dimakan oleh orang soleh tadi. Iaitu dia memberi makan bawang putih lah. Mana dia jemput orang soleh tadi datang rumah dia beri makan bawang putih. Kemudian lelaki itu keluar daripada sisinya. Dia terdahulu, buatlah baik kepada orang yang berbuat baik pada kamu, dan orang yang membuat buruk maka dia akan mendapat balasan dah di sisi keburukan tadi. Maka keberkaman sebagaimana biasa, mana orang soleh tadi dia akan datanglah berjumpa dengan raja, dan dia sentiasa berpesan pada raja, wahai raja, berbuatlah kebaikan, jangan buat baik benda tak elok dan sebagainya. Dan bila dia datang pada raja tadi, dia tutuplah mulut tadi. Dia tutup mulutnya. Kenapa dia tutup mulutnya? Supaya ialah dia baru saja pergi ke rumah orang jahil tadi kan untuk makan makanan di buah orang jahil itu. Kemudian orang jahil tadi telah menghidangkan bawang putih kepada lelaki soleh tadi. Bila orang lelaki soleh tadi dah makan bawang putih tadi, jadi mulut dia busuk lah. Jadi kemudian kebiasaannya dia akan pergi jumpa raja selepas tu, dan bila nasihat pada raja, tunggu jawab pada raja. Jadi berbetulan dengan apa yang dikatakan oleh orang jahil sebelum tadi, bahawa orang soleh tu akan datang lagi pada tuanku dan dia akan menutup mulut dia kerana dia beranggapan bahawa mulut tuanku adalah bau busuk. Macam tu. Maka dia mendekatinya lalu meletakkan tangannya di atas mulutnya kerana takut raja itu mencium bau bawang putih yang ada padanya, orang soleh. Maka kata raja dalam hatinya, aku tak nampak si fulan ini melainkan bercakap benar. Dia kata, aku tak nampak apa yang dicakap oleh jahil sebelum ni melainkan dia cakap benar lah. Macam tu. Jadi makna raja pun timbul perasaan ataupun zon yang berat menyatakan pada dia bahawa mulut dia adalah berbusuk. Macam tu. Jadi kita tanyalah, raja tertanya dalam hati dia, kenapalah lelaki soleh ni menutup mulutnya daripada dia bila bercakap. Jadi jangka raja beranggapan bahawa mulut raja adalah berbusuk, bukan mulut orang soleh itu. Tapi sebenarnya busuk itu mulut orang soleh, bukan mulut raja tersebut. Kerana orang soleh tadi pun telah dihidangkan makanan yang mana terdapat bawang putih dalam makanan tersebut. Baik, kemudian tuan-tuan, raja kemudian dia telah menulis suatu surat. Raja tidak menulis dengan tulisan yang sendiri, melainkan pada hadiah atau pemberian, maka dia menulis untuknya dengan satu tulisan kepada seorang daripada pekerja dia. Apabila datang kepada kamu tuan surat ini, maka sembelihlah dia dan lapah kulitnya dan isikan jerami ke dalamnya dan hantarkan ia kepadaku. Jadi raja akhir dia buat satu keputusan, maka raja pun menulis satu surat, dan surat ini dibagi pada orang soleh tadi, dan orang soleh tu naklah bagi kepada salah seorang daripada pekerja istana lah. Macam tu. Dan kandungan isi surat itu apa, tuan-tuan? Kandungan surat itu menyatakan bahawa, tapi orang soleh tak tahu kandungan isi surat itu. Kan? Dan kandungan isi surat itu sebenarnya ditujukan pada orang soleh tadi. Kandungan isi surat itu menyatakan bahawa apabila kamu mana pekerja tadi didatangi oleh orang yang menghantar surat ni, maka naklah kamu sembelih orang itu,
kemudian lapahkan kulitnya dan isikan ke dalam jerami dan hantarkan kepada aku lah, kepada raja tadi. Maka orang soleh tadi dalam keadaan dia tak tahu apa kandungan surat tadi, dia menerima surat itu kepada raja. Kemudian dia bawa surat itu untuk balik keluar daripada istana dia. Bila dia keluar daripada istana dia, tiba-tiba datanglah orang jahil tadi. Orang jahil yang telah bagi makan bawang putih pada dia tadi, datang pada dia. Maka orang jahil tadi pun tanya kepada orang soleh tadi, apa yang kamu dapat daripada raja? Maka orang soleh tadi kata, saya telah dapat satu surat daripada raja. Dan surat itu merupakan satu pemberian anugerah raja kepada saya. Maka orang jahil tadi pun rasa macam iri hatilah ataupun sakit hati. Lalu dia minta surat itu daripada orang soleh tadi. Sedangkan dia tak tahu apakah kandungan yang terdapat dalam surat tersebut. Maka orang jahil tadi pun ambillah surat tadi. Dan surat tadi dengan tidak semena-mena dihantarkan kepada salah seorang daripada pekerja raja. Pekerja raja ataupun orang istana lah. Kemudian lalu bila sampai kepada pekerja tadi, maka pekerja tadi pun buka lah. Bila dia buka surat tadi, maka pekerja tadi kata, ini surat ini ditujukan kepada kamu, wahai orang jahil. Sebenarnya orang jahil lah. Orang jahil itu sebenarnya tak tahu kandungan surat tadi kerana dia hanya menerima daripada orang soleh. Orang raja pula tulis surat kepada orang soleh, bagi surat pada orang soleh, dan tujuan surat ini hantarkan pada pekerja raja. Tuan-tuan, kemudian apa yang berlaku seterusnya, tuan-tuan? Maka akhirnya pekerja tadi pun memberitahu kepada orang jahil tadi, kamu tahu tak apa isi kandungan daripada surat ini? Maka orang jahil kata, saya tak tahu. Surat ini ditujukan kepada kamu, yang mana raja memerintahkan kepada saya supaya kamu disembelih dan kulit kamu akan dilapah, kemudian dimasukkan kamu punya anggota badan nanti di dalam jerami, kemudian anggota badan kamu nanti akan dihantarkan kepada raja semula. Maka orang jahil pun terkejutlah. Ini sebenarnya surat yang salah ni. Sebenarnya surat ini bukan tuju pada saya ni. Maka pekerja raja kata, tak boleh. Kalau seandainya suatu benda yang aku dah terima daripada raja, biasanya saya tak akan kembali surat daripada raja. Maka lalu pekerja raja tadi pun mengambil terus tindakan, lalu ditangkap lelaki jahil tadi. Kemudian lelaki jahil tadi pun disembelih, kemudian kulitnya dilapah, kemudian seterusnya dimasukkan dalam jerami, diikat-ikat dalam jerami, kemudian dihantarkan benda itulah kepada raja, tuan-tuan. Itulah yang berlaku, tuan-tuan. Maka akhirnya dipendekkan cerita, tuan-tuan, kemudian orang soleh tadi pun kembali semula berjumpa dengan raja. Bila orang soleh itu sampai pada raja, maka raja pun terkejut. Dia kata, kenapa kamu masih hidup lagi? Dia kata, apa maksudnya tuanku? Apa maksud tuanku cakap macam tu? Sebenarnya aku telah menulis surat, yang mana surat itu juga kepada pekerja raja dan minta supaya pekerja raja membunuh kamu. Ya ke tuanku? Dia kata, masya-Allah. Dia kata, astagfirullah. Dia kata, maka raja berkata, maka orang soleh itu tanya dengan raja, ya raja, kenapa pula aku nak dibunuh? Kerana saya dapat perkhabaran, ada beritahu pada saya bahawa kan mulut aku ni busuk. Tandanya ialah apabila kamu bercakap dengan saya, kamu menutup mulut kamu. Maka orang soleh tadi pun dia kata, ingatlah balik kisah yang berlaku sebelum ini. Maka sebenarnya tuanku, mulut tuanku tak busuk. Yang busuk tu mulut saya. Sebenarnya bukan mulut tuanku. Dan saya sebelum itu telah pun diminta untuk disajikan satu makanan ataupun jamuan di rumah orang jahil tadi. Dan minta orang jahil tadi saya minta saya makan, iaitulah bawang putih tadi, tuan-tuan. Minta makan putih sebab saya makan bawang putih. Dan bila saya makan bawang putih, tuanku, jadi mulut saya busuk. Bila saya bercakap dengan tuanku, sudah tentu mulut saya ni tak sesuai lah. Takut nanti tuanku akan terasa bau busuk di atas mulut saya tadi. Maka akhirnya raja pun fahamlah cerita dia.
cerita yang sebenarnya mana orang jahil tadi telah buat satu perancangan yang licik, yang jahat, dengan tujuan supaya raja menjatuhkan hukuman yang tidak adil dan tidak betul ataupun hukuman salah terhadap orang soleh tadi. Akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan qada dan qadarnya, yang mati itu sebenarnya orang yang jahil itu, bukan orang yang soleh. Wa ma kamallah wa ma karu wa ma kamallah wallahu khairan makirin. Allah Ta'ala merancang dan mereka juga merancang, dan sebaik perancangan itulah perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Jadi pada kisah tadi dapat kita mengambil pengajaran bahawa sesungguhnya sesiapa saja yang ada mengadakan hasad dengki terhadap orang lain, kan, kalau seandainya orang yang didengki itu tidak sebagaimana yang sepatutnya dia dengki, ataupun tidak sebagaimana yang diciri-cirikan oleh orang yang dengki tadi, maka kesannya akan kembali semula kepada orang yang melakukan dengki tadi, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sifat dengki merupakan satu sifat yang tidak baik ataupun sifat yang tidak elok lah. Kerana Islam ni melarang daripada sama sekali kepada orang-orang Muslim, orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sifat hasad dengki di antara satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iyakum wal hasad, fa innal hasad yakulul hasanan kama takulun narul hatab." Hasad dengki itu memakan ataupun membinasakan pahala segala kebaikan, seperti api memakan akan kayu api, tuan-tuan. Macam mana api makan kayu api, tuan-tuan? Begitulah sifat hasad dengki inilah. Dan sifat hasad dengki ni, tuan-tuan, memang dah lama dah bermula dah. Kalau kata dulu pada zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman Adam alaihissalam telah berlaku hasad dengki. Dalam syurga lagi, tuan-tuan, dah berlaku hasad dengki dah. Di mana iblis telah melakukan hasad dengki kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa, menyebabkan keduanya dikeluarkan daripada syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi dan bersama dengan Siti Hawa, dan mereka dikurniakan anak, iaitulah Habil dan Qabil. Habil ini iaitulah adik dia, sedangkan Qabil itu abang dia. Jadi kalau ikut pada syariat Nabi Adam alaihissalam pada masa itu, kan, di mana setiap pasangan tadi tidak boleh berkahwin di antara sama lain kecuali dengan pasangan orang lain. Mana si Qabil tidak boleh berkahwin dengan pasangan dia, sedangkan si Habil pun tak boleh berkahwin dengan pasangan dia, tetapi naklah berkahwin dengan pasangan yang lain lah. Jadi ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala di mana si Qabil telah mendapat pasangan mana kembar daripada si Habil itu, dan didapati bahawa pasangannya itu tak cantik lah, rupa dia tak cantik pada pandangan daripada si Habil. Sedangkan si Habil pula mendapat kembar daripada si Qabil, dan kembar itu adalah seorang yang cantik. Jadi kat situ, tuan-tuan, bermula timbul perasaan hasad dengki, kan, di antara si Qabil dengan si Habil, dan akhirnya si Qabil telah membunuh adiknya si Habil. Itulah permulaan kisah sejadinya perbalahan hasad dengki di kalangan manusia lah. Sampailah pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, jadi perasaan hasad dengki itu masih berlaku di antara satu sama lain. Pertama sekali orang yang beriman, orang-orang Islam. Kalau orang beriman tidak, insya-Allah. Tapi kalau setakat orang Islam je, mukmin ni, kadang-kadang ada hasad dengki di antara sama lain. Kalau orang yang beriman kepada Allah Taala, insya-Allah tidak akan ada perasaan hasad dengki. Rasulullah SAW pernah bersabda, dia kata, la tahasadu wa la taqatamu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu dengki-berdengki antara satu sama lain, janganlah memutuskan silaturahim, jangan pula saling marah-memarahi, jangan saling belakang-membelakangi bila berjumpa, dan hendaklah kamu jadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan, hasad dengki ini sebenarnya telah berlaku sejak daripada Nabi Adam AS lagi, kemudian daripada Habil dan Qabil,
Kemudian sifat hasad dengki juga wujud di kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi memang kuatlah sifat hasad dengki dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang hasad dengki di kalangan laki-laki dan perempuan orang beriman kepada Allah Taala. Kan? Kemudian Allah sebut dalam Quran, dia kata wala tatamannaw ma fadallahu bi ba'dukum ala ba'din walirijali nasibun mimma kasabu walinisai nasibun mimma iktasab wasallallahu min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Janganlah kamu mengharapkan limpah ataupun iri hati dengan kurnia Allah Ta'ala yang telah berikan kepada sebahagian daripada kamu di atas sebahagian yang lain. Bagi lelaki ada bahagiannya daripada apa yang mereka usahakan, bagi perempuan pula ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan pohonlah kepada Allah Ta'ala daripada limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hasad dengki juga menyebabkan orang itu engkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hasad juga boleh menghilangkan kesempurnaan iman. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau seorang itu cinta pada saudaranya, kan, maka insya-Allah sempurnalah iman dia. Tapi kalau dia tak suka saudaranya, benci pada saudaranya, adanya perasaan hasad dengki di antara satu sama lain, jadi orang itu tidak akan mendapat kesempurnaan iman sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kemudian ada hasad dengki yang dibolehkan. Mana hasad dengki dibolehkan? Hasad dan dengki yang dibolehkan ialah apabila kamu berkeinginan untuk sama seperti nikmat yang diberikan pada orang lain, tanpa menginginkan nikmat itu hilang daripada orang yang lain. Ini dibolehkan. Kalau kita seorang tadi beringinan untuk mendapat nikmat sebagaimana orang lain dapat nikmat juga, kan? Kemudian kita berusaha untuk mendapat nikmat tadi, dalam masa yang sama kita tak nak nikmat tadi hilang daripada orang yang lain tadilah. Ini dinamakan sebagai ghibtah. Ghibtah ini satu perbuatan hasad dengki yang baik. Hasad dengki yang baik. Hasad dalam konteks yang baik. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa isnaini. Rajulin atallahu al-Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana al-nahar wa ana an-nahar wa rajulin atallahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak boleh hasad dengki, kata Rasulullah, melainkan pada dua orang. Pertama, orang yang diberikan Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia melaksanakannya pada pertengahan malam dan pertengahan siang. Dan orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia menginfakkannya pada pertengahan malam dan pertengahan siang. Ini bentuk dengki ataupun hasad yang dibenarkan oleh Islam. Tapi kalau dengki ataupun hasad yang ada kita beringinan supaya orang itu kita dapat harta tadi sedangkan orang itu hilang hartanya, ini hasad dengki yang tidak dibenarkan oleh Islam ataupun tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian para hukama pula ada menyebutkan bahawa orang hasad itu sebenarnya menentang akan Rabb-nya dalam 5 perkara. Orang hasad, tuan-tuan, saudara-saudari, dia sebenarnya menentang Rabb, mana menentang Allah Subhanahu Wa Taala dalam 5 perkara. Yang pertama, annahu abghada kullu nikmatin zaharat ala ghairih. Yang pertama, bahawa dia membenci setiap nikmat yang ada pada orang lain selain dirinya. Ini pertama, dia benci setiap nikmat yang ada pada orang lain. Kalau boleh orang lain tak dapat nikmat tu, dia seorang yang dapat. Ini satu sifat benci, seolah macam menentang Rabb, menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, annahu sakhitun likismati rabbih ka'annaha yaqulu lima qasamta hazil kismah. Yang kedua, bahawa sesungguhnya dia marah, sahitan ni marah likismati rabbih, dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ka'annahu yaqulu, seolah bahawa dia berkata, lima qasamta hazil kismah, kenapa dia dapat bahagian ini, kenapa dia dapat bahagian itu, kenapa dia dapat bahagian ini sedangkan aku tak dapat bahagian apa-apa. Jadi dia sakhitun, dia marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tuan-tuan, annahu dadda fi'lallah, ai inna fadlallah yu'ti man yasha wa huwa yabkhulu bi fadlillah ta'ala. Yang ketiga, bahawa
ketiga bahawa dia melawan keputusan Allah Ta'ala. Dia melawan ataupun menentang keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala memberikan kurniaannya kepada siapa saja dikehendaki, tetapi dia bakhil dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bakhil dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, tuan-tuan, wa rabi' annahu khazala awliya Allah au yuridu khizlatahum wa zawalu ni'ma anhum. Dia membiarkan para wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ingin meninggalkan mereka dan mengharapkan nikmat hilang daripada mereka. Maknanya dia tidak mahu kata berdampingan dengan orang soleh lah. Orang soleh, orang-orang yang para wali Allah Ta'ala ini, kan, orang-orang yang muqarrabin dekat Allah Ta'ala, dia tak nak dekat. Ada ulama sebagai dia tak nak dekat, tetapi dia suka dekat dengan orang jahil dan sebagainya. Dan dia suka kalau seandainya alim ulama ni, orang-orang soleh ini hilang nikmat daripada mereka lah. Kemudian yang kelima, tuan-tuan, wal khamisuha annahu ana aduwahu iblis. Yang kelima, dia menolong musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu iblis, laknatullah sebenarnya. Yang kelima, okay, dia menolong musuh Allah Ta'ala, itulah iblis, laknatullah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian ada satu lagi kisah, tuan-tuan, yang saya nak kongsikan pada malam ini, insya-Allah. Sikit lagi masa kita ambil sikit masa pada tuan-tuan. Kisah yang satu lagi yang saya nak kongsi berkenaan dengan kisah seorang lelaki, orang soleh, namanya Muhammad bin Himyar. Muhammad bin Himyar, dia ni seorang yang warak, tuan-tuan. Dia seorang yang warak. Ni saya petik dalam kitab Isyarul Ibad. Kitab Isyarul Ibad dikarang oleh Ahmad Zunnun Al-Mabari. Dinyatakan bahawa di halaman muka surat 239 dalam bab hasad dengki ni ada seorang soleh, kan, dikenali sebagai Muhammad bin Himyar, kan, dan dia ni suka berpuasa siang dan sentiasa beribadah pada waktu malam, tahajud, kan, qiyamul lail, dan sentiasa menampilkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi suatu hari, tuan-tuan, Muhammad bin Himyar ni, tuan-tuan, dia keluar untuk pergi berburu lah macam tu, bermusafir, berburu dan sebagainya. Tiba-tiba ada seekor ular yang besar, kan, melintang jalan lah, menyekat akan perjalanan dia. Ada seekor ular besar. Kemudian apa yang dikata oleh ular tadi, dengan izin Allah SWT, tuan-tuan, ular tadi boleh bercakap. Dia kata apa? Wahai Muhammad bin Himyar, dia kata, berilah perlindungan padaku, nescaya Allah Ta'ala akan beri perlindungan pada kamu. Dia kata. Katanya pada ular, daripada siapa? Daripada siapa yang saya nak, orang kata, beri perlindungan pada engkau ni, wahai si ular? Katanya daripada musuh yang menzalimi akan diriku. Ular terjawab. Dia kata ada seorang musuh ni, hamba Allah Ta'ala ni, anak Adam ni datang, dia kata nak zalim pada aku ataupun nak bunuh aku lah. Maka kata Muhammad bin Himyar tadi, di mana musuh kamu itu? Maka ular tadi kata, di belakangku. Dia kata di belakang. Kata dia kepadanya, daripada umat mana kamu ini? Maka ular tadi kata, aku daripada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ular terjawablah, aku daripada umat Muhammad ni. Muhammad bin Himyar dia kata, maka aku bukakan selendangku dan aku kata, masuklah kamu ke dalam dia. Kemudian Muhammad bin Himyar ni, orang soleh tadi, kata, dia pun bukalah selendang dia. Wahai ular, masuklah ke dalam selendang aku supaya engkau terhindar daripada musuh yang aku cakap tadilah. Maka ular tadi kata, tak boleh, saya tak boleh masuk dalam selendang kau. Nanti musuh tetap akan nampak aku. Maka aku pun baju aku, kan, kau boleh masuk dalam baju aku lah. Maka ular tu dia kata, tak boleh, musuh tetap akan nampak aku lah. Maka akhirnya, tuan-tuan, apa yang berlaku seluruhnya? Kemudian Muhammad bin Himyar tadi pun lalu berkata, kalau macam tu nak buat macam mana? Maka ular tadi, kau bukalah mulut kau. Wahai Muhammad bin Himyar, kau buka mulut kau supaya aku boleh melompat masuk dalam mulut kau. Maka Muhammad bin Himyar kata, macam tu ke? Tapi saya takut nanti kau akan mematuk aku, kau akan bunuh aku dan sebagainya. Maka ular tu kata, demi Allah, dia kata, demi engkau, demi Allah, kan, aku takkan bunuh engkau, kan, demi Allah aku tak bunuh engkau. Allah Ta'ala bersaksi atas diriku dan juga para malaikat, para nabi, para anbiya, para penanggung arasy dan penduduk langit juga, kan,
Jadi saksi bahawa aku tak bunuh engkau wahai Muhammad bin Himyan. Maka akhirnya Muhammad bin Himyan pun buka dalam mulut dia. Bila dia buka mulut, maka ular tadi pun tiba-tiba melompat. Melompat masuk dalam mulut Muhammad, orang soleh tadi, Muhammad bin Himyar. Bila dia dah masuk dalam mulut laki-laki tadi, tiba-tiba datanglah seorang hamba Allah. Dengan membawa macam senjata lah, macam parang dan sebagainya. Dia kata, tuan, dia kata, kau nampak tak ada seekor ular lalu kat sini? Dia kata, tak ada, saya tak nampak pun. Betul ke kau tak nampak? Betul, saya tak nampak. Kenapa? Saya nak bunuh dia. Kerana dia telah buat satu benda yang tak elok lah. Maka dia kata, kalau macam tu tak apalah. Kalau kau tak nampak tak apalah. Maka Himyar kata, memang saya tak nampak ada ular kat sini. Maka akhirnya lelaki itu pun berlalu pergi pada tu. Bila lelaki tadi berlalu pergi daripada tuan-tuan, tiba-tiba ular tadi mengeluarkan kepalanya. Kepalanya, Masya Allah, dia keluarkan kepala pada mulut Muhammad bin Himyar. Dia kata, kemana lelaki tadi? Dia dah pergi ke? Dia kata, dia dah pergi dah. Dia tak ada lagi kat sini lagi. Kemudian, maka aku menoleh, maka aku tak nampak seorang pun. Aku kata, jika kamu hendak keluar, maka silalah keluar. Maka akhirnya Muhammad kata, cakap pada ular tadi, kalau macam tu kau dah boleh keluar lah. Sebab orang tu dah tak ada dah. Apa yang berlaku seterusnya sangat mengejutkan tuan-tuan. Kenapa sangat mengejutkan? Ular tadi tiba-tiba berkata, wahai Muhammad bin Himyar, dia kata, saya tak akan keluar daripada mulut engkau. Dia kata, saya tak akan keluar daripada badan engkau, melainkan saya akan bunuh engkau. Saya akan tebuk jantung engkau. Saya akan kecai-kecaikan, lumat-lumatkan hati engkau. Maka Muhammad bin Himyar tadi dia kata, macam mana ni? Dia kata, tadi kau dah janji kan, kau tidak akan buat inaya pada diriku, dan kau janji tak akan bunuh aku. Kau dah naik saksi bahawa naik saksi pada Allah Ta'ala, kamu tak akan bunuh aku. Kamu naik saksi pada malaikat penunggu arah dan sebagainya, para nabi dan para awliya, kamu naik saksi bahawa kau tak akan bunuh aku. Maka ular tadi kata, saya tetap akan duduk kat sini dan saya nak bunuh kau. Dia kata, baik, kemudian tu maka Muhammad bin Himyar kata, mana janji kau yang kau janjikan pada aku, dan sumpah yang kau sumpahkan pada aku tadi? Alangkah cepatnya kau terlupa terhadap sumpah kau. Katanya, wahai Muhammad bin Himyar, kenapa engkau lupa perseteruan perbalahan yang berlaku di antara ular dengan Nabi Adam dan Siti Hawa? Ingat tak kisah tu? Kemudian ingat tak kisah kata Habil dengan Qabil, perbalahan berlaku di kalangan manusia, dan aku ni ialah memang dimusuhi oleh Nabi Adam dan juga Siti Hawa, akulah menyebabkan aku bawa iblis masuk dalam syurga, dan akhirnya Siti Hawa dan juga Adam keluar daripada syurga. Kau ingat tak kisah tadi? Kisah tersebut? Maka Muhammad bin Himyar kata ingat. Maka Muhammad bin Himyar pun seolah macam putus asa. Maka dia kata, wahai ular, dia kata, kalau kau nak bunuh aku, bunuhlah. Tapi sebelum kau bunuh aku, izinkan aku untuk pergi ke bawah bukit, dan aku nak sediakan tempat aku nak solat, nak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa yang patut semualah kepada Allah Taala. Maka akhirnya ular tadi kata, okey, tak apa, kau uruskan diri kau dulu. Sebelum kau mati ni, kau uruskan diri kau tadi. Maka akhirnya Muhammad bin Himyar tadilah pergilah ke bawah bukit, dia mencari satu tempat yang lapang. Akhirnya dia mendirikan solat, dia memunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dalam selepas dia solat, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, ya Latif, ya Latif, ultuf bi lutfikal khafi, ya Latif bil qudratil lati istawaita biha ala asi, falam ya'rif al asu aina mustaqarraka minhu illa kaifaitani hazil syu'bah alihi, kecuali engkau memadakan aku daripada ular tadilah. Jadi apa maksud itu, tuan? Maksudnya, wahai Allah Ta'ala yang maha lemah lembut, wahai Allah Ta'ala yang maha lemah lembut, berlembutlah denganku dengan kelembutanmu ya Allah.
lembutkan ibadahku dengan segala benda yang sulit. Wahai Allah Ta'ala, lembut dengan kudrat Engkau yang bersemayam dengannya di atas arash. Maka arash itu tidak tahukah di mana tempat letakmu padanya. Hendaklah Engkau ya Allah hindarkan aku daripada ular. Ya Allah tu setelah dia macam kata memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, memanggil-manggil Allah Taala yang Maha Latif, Maha Lembut, akhirnya berdoa Taala, ya Allah Taala hindarkan diriku daripada ular tadilah. Kemudian dia ringkaskan kita cerita tuan-tuan. Kemudian akhirnya aku berjalan terus, kata Muhammad bin Himyar, akhirnya dia berjalan terus. Tiba-tiba tuan-tuan, ada seorang lelaki tuan-tuan. Seorang lelaki yang badannya wangi dan wangi baunya, kemudian tubuhnya yang sangat bersih. Tiba-tiba dia tahan Muhammad bin Himyar di tengah jalan. Kemudian dia berkata padaku, salam atas dingkau wahai Muhammad bin Himyar. Maka aku kata, salam atas dingkau juga wahai saudaraku. Kenapa aku lihat engkau ni berubah? Kemudian lelaki yang menahan tadi kata, saya tengok muka kau ni lain macam lah, dia kata. Saya tengok muka kau ni lain macam. Kenapa ya? Maka Muhammad bin Himyar pun menceritakanlah kisah dia tentang ular tadi. Dia kata ada seekor ular yang telah masuk dalam tubuh badan dia, dan ular tu nak membunuh dia bila-bila masa saya tuan. Sedangkan ular tadi dah berjanjilah dia takkan bunuh diri dia. Dia berjanji dengan Allah Ta'ala, dia berjanji dengan malaikat Arash, dia berjanji dengan orang kata nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia cuba nak bunuh akulah. Maka lelaki tadi pun kata, bukalah mulut engkau. Bukalah mulut engkau wahai Muhammad bin Himyar. Maka lelaki tadi pun lalu memasukkan sini sebutkan satu daun. Maksudnya macam daun zaitun yang berwarna hijau. Buka mulut kau, saya nak masukkan daun ni. Lelaki tu katalah, lelaki yang kata bau wangi tadi, kemudian dia punya badannya putih bersih, cantik lawa dan sebagainya. Dia kata pada Muhammad bin Himyar tadi, yang dalam keadaan orang kata tak nak mati tadi, yang tak ada harapan nak hidup lagi tuan-tuan. Maka dia kata pada Muhammad bin Himyar, buka mulut kau. Lalu lelaki tadi memasukkan seolah seperti satu daun, iaitu daun zaitun, dimasukkan ke dalam mulut lelaki Muhammad bin Himyar tadi. Kemudian lelaki tadi kata, kunyah. Kunyah dan telan, dia kata. Kunyah dan telan. Maka Muhammad bin Himyar kunyah dan menelannya. Tidak berlama-lama, tidak berapa lama selepas tu tuan, tiba-tiba perut Muhammad bin Himyar tadi memula-mulas tuan. Memula-mulas perut dia. Dan ular tadi berlega-lega dalam perut Muhammad bin Himyar. Kemudian aku melontarkannya ke bawah sepotong-sepotong. Kemudian dia buka mulut dia, terkeluarlah ular tadi. Dalam keadaan ular tadi dah macam dah putus-putuslah badan dia, hancurlah badan. Kemudian aku memaut pada lelaki tersebut. Kemudian Muhammad bin Himyar tanya dengan lelaki itu, wahai hamba Allah, dia kata, siapakah engkau ini? Siapakah engkau ni? Kau datang daripada mana? Kerana telah membantu, alhamdulillah kau telah membantu aku menyebabkan ular tadi mati dan keluar daripada perut aku. Maka dia ketawa kemudian berkata, kamu tak kenal aku ke? Tak, aku tak kenal kau. Sebenarnya wahai Muhammad bin Himyar, aku ini adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kamu mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap masalah kamu tadi, kan, ketika selepas solat kamu berdoa dan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang masalah kamu, kan, seluruh malaikat di Arash, seluruh malaikat di Arash semuanya gempar, gempar terhadap apa yang berlaku terhadap diri kau. Gemparlah para malaikat langit 7 pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katanya, demi Tuhanku dan ketinggianku, aku lihat dengan 2 mataku setiap apa yang dilakukan oleh ular kepada hamba-Ku Muhammad bin Himyar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh aku turun, kan, dan memetik satu daun daripada syurga, kan, satu daun zaitun daripada syurga, dan diminta supaya diberikan pada kamu dan supaya kau makan daun tersebut. Semua itu di atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan nama aku ialah malaikat Al-Ma'ruf, dia kata. Aku dipanggil Al-Ma'ruf.
tempat tinggalku di langit yang ketujuh. Yang maknanya pergilah ke syurga dan ambillah daun hijau dan pergi dapatkan buku Muhammad Imbiya. Wahai Muhammad, lazimkan oleh kamu dengan buat makruf, atas pelakon makruf, kan, memelihara daripada setiap, dengan buat makruf tadi insya-Allah kamu terpelihara daripada perkara buruk, dan sungguhnya ia sekalipun disisihkan oleh orang yang berbuat baik padanya, ianya tetap tidak disisihkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap Allah Taala sisihkan. Walaupun kadang-kadang buat benda baik itu kadang sikit je, tak banyak pun buat baik. Tak banyak pun kadang-kadang kau tolong orang, tapi benda terbaik si Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun orang lain tak pandang, benda tak pandang sangat pun, tetapi si Allah Taala tu benda tu sangat bernilai dan mahal harganya si Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah Taala akan mengurniakan limpah kurniaan yang besar kepada kamu wahai Muhammad bin Imbiya. Kemudian Muhammad Imbiya tadi kata sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pertolongan malaikat tadi, dan juga dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah pengajaran daripada cerita tadi? Pengajaran daripada cerita itu, tuan-tuan, naknya pada kita, mana hasad dengki satu perbuatan yang buruk, satu perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang buat hasad dengki, kebiasaannya kalau seandainya orang yang dihasad tadi tidak sembarang dia didakwa, dia akan kembali semula pada orang yang menghasad itu. Tak usahlah kita nak payah nak pening-pening, kan, nak gaduh-gaduh dan sebagainya, kan. Allah Taala akan kenakan semula pada orang yang telah melakukan hasad tadilah. Kemudian ada di kalangan manusia ni, tuan-tuan, dalam dunia ni, kan, kadang-kadang kita dah buat baik pada dia. Kita dah buat baik pada dia, tuan-tuan. Tapi dia tak buat baik pada kita. Ada di kalangan manusia ni. Kita bukan mainlah bila orang tu susah, kita bantu dia, kita tolong dan sebagainya. Tapi bila dia dah senang, tuan-tuan, dia dah senang, dia dah hidup mewah, dia dah bahagia dan sebagainya, akhirnya kita balik, orang kata dia cucuk dia, kita pula ditikam balik, kita pula dipitnahkan balik, kita pula orang kata dia buat benda tak elok lah terhadap diri kita, kan. Ada di kalangan manusia yang begitu, yang lupa terhadap nikmat-nikmat yang telah ataupun bantuan yang telah diberikan oleh orang lain kepada dia, dan akhirnya dia membuat satu benda, membalas satu benda yang buruk terhadap orang yang telah buat kebaikan terhadap dirinya, tuan-tuan. Akan ada di kalangan manusia yang berlaku begitulah. Oleh itu naklah kita, dan juga saya rasa banyak lagi poin-poin insya-Allah tuan-tuan boleh fikirkan terhadap perbincangan kita, tajuk kita pada malam ini. Itulah tajuk kita, ialah jauhi daripada perasaan dengki sesama muslim, kan. Dengan adanya kita menjauhkan sifat tadi, insya-Allah orang-orang akan beriman, insya-Allah akan berjaya, insya-Allah di dunia dan akhirat, dan kita akan sentiasa mendapat keberkatan kehidupan kita, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kerana setiap orang beriman tu sebenarnya sentiasa lah orang kata bersaudara di antara satu sama lain, kan. Alhamdulillah, itu sekadalah kata perkongsian perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya bincangkan, kita bincangkan, apa yang saya sampaikan, insya-Allah sebanyak akan dapat jadikan panduan pada diri saya dan juga panduan kepada saudara-saudari yang bersama-sama pada malam ini, insya-Allah. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi, insya-Allah.